اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang dihormati, yang dimuliakan barisan pentadbir Surau An-Nur, Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal dan semua ahli jawatan kuasa surau. Seterusnya yang dikasihi lagi dirahmati Allah, sidang hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan kita semua bakal-bakal ahli syurga Allah Ta'ala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi subuh yang penuh ketenangan ini Allah lembutkan hati kita, dapat sama-sama kita hadir ke surau untuk melaksanakan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang suka datang rumah Allah, gelarannya tak lain tak bukan duyufur Rahman, dialah tetamu Allah Ta'ala. Bukan semata-mata orang pergi haji, bukan semata-mata orang pergi umrah. Orang yang ulang alik ke rumah Allah, itulah gelaran bagi kita, duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam perkenalan, salam ukhuwah daripada saya, Ustaz Farhan. Saya tinggal di Ampang, Selangor, menggantikan Ustaz Farid yang tak dapat hadir pada pagi ini. Jadi sidang jemaah, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah, sekurang-kurangnya kita datang rumah Allah pada pagi ini melaksanakan dua kefarduan para jemaah. Kefarduan yang pertama yakni solat fardu subuh. Lebih-lebih lagi kita lakukan secara berjamaah. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang popular yang kita dah hafal mungkin, man shallas subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang subuhnya berjamaah, pahalanya apa tuan-tuan? Seperti dia beribadah sepanjang malam. Subuh berjamaah ni 10 minit, tapi Allah bayar pahala seperti beribadah sepanjang malam. Tuan-tuan, kita ni pernah ke beribadah sepanjang malam? Mula lepas isyak, ngaji Quran, tak berhenti ngaji. Tok bila azan subuh baru berhenti. Pernah kita buat? Macam tak pernah. Bukan macam, memang tak pernah pun. Tak kata korang, saya sendiri pun tak pernah macam tu. Kita bulan Ramadan kalau dapat 20 tarawih tu pun dah syukur dah banyak dah tu kan. Tapi Nabi sebut ada ganjaran yang lebih hebat, yakni orang yang subuhnya berjamaah, pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Subhanallah, besarnya apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan itu, Nabi sambung lagi dalam hadis yang lain. Rak'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dapat 2 rakaat solat sunat sebelum subuh, maka pahalanya lebih berat, lebih besar daripada dunia dan seisi-isinya. Tuan-tuan, saya nak tanya, dunia ni kalau nak timbang berat dia, boleh timbang tak? Bumi kita ni kalau nak timbang berat, boleh timbang? Dalam bumi ada minyak, ada gas, ada haiwan, ada bangunan, ada tanah, ada langit, ada manusia. Orang Kelantan kata segala jenis mok nikah ada. Kalau nak timbang lah bumi ni agak-agak, ada penimbang tu nak timbang? Tak boleh nak timbang tuan-tuan, berat sangat bumi ni. Tapi Nabi sebut 2 rakaat sebelum subuh pahala lagi berat dari bumi dan seisi-isinya. Ya Allah, saya pun tak tahu nak cerita macam mana dah. Habis ring dah tu kan. Tak tahu nak cerita macam mana dah, betapa besarnya kita. Jadi pagi ni sekurang-kurangnya 2 kali makan besar kita kan. Itulah yang dijanjikan oleh Nabi bagi orang-orang yang digelar subuh warrior, pahlawan-pahlawan subuh, yang hari-hari mengimarahkan rumah Allah, lebih-lebih lagi di pagi hari. Masya Allah. Jadi sekurang-kurangnya para jamaah, kita dapat melaksanakan kefarduan yang pertama pada pagi ini. Manakala kefarduan yang kita buat pada pagi ini, apa dia para jamaah? Tak lain tak bukan, namanya kefarduan menuntut ilmu agama. Talabul ilmi faridatun. Nabi sebut mengaji agama ni adalah satu kewajipan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah. Jadi saya yakin kita orang Islam, kita orang beriman, kita belajar ilmu agama, makin kita belajar tuan-tuan, makin kita rasa ya Allah betapa kurangnya ilmu kita. Nak tahu ilmu kita banyak mana, ulama kata macam mana tuan-tuan? Kita pergi di tepi laut, kita celup sepotong jari kita dalam lautan, kita angkat jari kita, yang menitik air dekat jari, itulah ilmu kita. Sedangkan ilmu Allah seluas lautan yang tak terhitung banyak. Kalau kita buka surah Luqman tuan-tuan, dalam Quran ada surah Luqman. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, sekiranya lah semua pokok-pokok dijadikan pen, wal bahru yamuddu, dan semua air laut menjadi dakwat. Ni nak tulis ilmu Allah ni, nak mengaji ilmu Allah, nak cerita banyaknya ilmu aku, kata Allah. Kalau semua pokok jadi pen, semua air laut jadi dakwat. Min ba'dihi sab'atu abhur, tak cukup dengan lautan dunia tadi, aku tambah lagi dengan 7 lautan dakwat. Ma nafidat kalimatullah, nescaya tak habis lagi ilmu aku, hendak kamu belajar, hendak kamu tuliskan. Allah bagi analogi, perumpamaan pada kita. Semua pokok jadi pen, semua air laut jadi dakwat, ditambah lagi dengan 7 lautan dakwat. Ma nafidat kalimatullah, nescaya tak habis lagi kalimah ilmu-ilmu Allah hendak ditulis. Jadi sebab itulah menuntut ilmu ni Nabi sebut menjadi kewajipan bagi kita, supaya kita belajar dan dalam masa yang sama kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita, tuan-tuan, 5 golongan manusia dengan ilmu. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahliku. Rawahu Imam Al-Baihaqi, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang kita dengar tadi, tuan-tuan, Nabi sebut 5 golongan manusia dengan ilmu. Agak-agak kita yang nombor berapa? Wallahu a'lam. Kita sama-sama hayati hadis yang Nabi sebutkan ini. 5 golongan manusia terhadap ilmu agama. Yang pertama Nabi sebut, kun aliman, jadilah kalian orang-orang yang alim sekiranya mampu. Kalau mampu, Nabi sebut jadilah orang alim. Walaupun alim dalam salah satu bidang cabang ilmu. Tuan-tuan, cabang-cabang ilmu dalam Islam ni banyak. Kenapa banyak, tuan-tuan? Sebab alim ulama nak bagi kita mudah faham. Saya bagi contoh mudah, tuan-tuan. Jongkong mah. Jongkong mah yang besar tu, ada ke orang bawa hari ni? Ke sana, ke sini. Pergi kenduri bawa, pergi kerja bawa, balik kampung bawa. Ada orang bawa jongkong mah? Mana ada orang bawa. Tapi tukang mah ni dia cerdik. Dia nak bagi orang senang bawa, dia buat macam mana? Daripada jongkong yang besar tu, dia kecil-kecilkan. Maka keluarlah cincin mah, keluarlah rantai mah, keluar subang mah, jadi dinar mas. Bila dikecil-kecilkan, mudah tak orang nak bawa? Mudah, orang boleh bawa ke mana-mana. Begitulah dengan ilmu. Quran hadis ni dia besar, tuan-tuan. Kita nak bawa dak kat cetang kita. Kita nak bawa, ya Allah, satu benda yang berat. Macam mana alim ulama nak mudah umat Islam, masyarakat nak bawa? Daripada Quran hadis yang besar, alim ulama pecahkan. Keluar ilmu tauhid, keluar ilmu fiqh, keluar tasawuf, tubi ilmu faraid, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis. Bila dipecah-pecahkan, mudah tak orang nak belajar? Malam ni ngaji tauhid, malam esok ngaji tafsir, malam lusa ngaji sirah. Mudah orang nak amal, nak bawa. Begitu nak cerita betapa fikirnya alim ulama pada kita. Jadi sebab tu Nabi sebut tadi, tuan-tuan, kun aliman.
Kalau mampu, jadilah kamu orang yang alim. Walaupun alim dalam salah satu cabang ilmu tadi. Ustaz ni hebat dia dalam tasawuf. Orang ni, penceramah ni hebat dia dalam ilmu hadis. Masing-masing ada cabang dia. Itu pun tak apa dah tuan-tuan. Cuma Imam Syafi'i pesan pada kita. Imam Syafi'i kata nak jadi orang alim, lan tanalal ilma illa bisittatin tuluz zaman. Nak jadi orang alim syaratnya apa dia? Biar lama tempoh mengaji, tuluz zaman. Mengaji dekat Mekah 15 tahun. Mengaji dekat Madinah 10 tahun. Pergi ke Taif, mengaji lagi di Taif. Akhirnya meninggal dunia di Taif. Siapa dia tuan-tuan? Ulama kita lah, Tok Syekh Daud Al-Fatani. Kita duk baca hari ni. Kita baca kitab Muniyatul Musalli. Kita duk baca kitab Sulamul Mubtadi. Pengarang kitab mengaji dekat Mekah punya lama, meninggal dunia di Taif. Tuan-tuan, kalau pergi umrah hari ni, orang akan ambil lah package Taif biasanya. Tak payah ambil travel tu, buat dah siap-siap harga pergi ke Taif. Bila pergi ke Taif, tengah-tengah bandar tu ada Masjid Ibnu Abbas nama dia. Masjid sepupu Nabi Ibnu Abbas. Dalam masjid tu, kawasan masjid tu adanya kubur Ibnu Abbas. Dan berdekatan dengan kubur Ibnu Abbas di pagar yang sama, makam Tok Syekh Daud Al-Fatani. Tu alim ulama kita. Dia tak balik, jasadnya meninggal dekat sana. Tetapi anak muridnya buat balik tulisannya. Pengarang-pengarang kitab itu meninggal kat sana, anak-anak murid tolong bawa balik lembaran-lembaran yang dikarang. Kita baca hari ni Muniyatul Musalli, Sulamul Mubtadi, macam-macam lagi kitab. Zaman dulu mana ada pen drive, kan? Mana ada kitab-kitab macam sekarang. Tapi hari ni ilmunya sampai pada kita. Begitu orang alim tuan-tuan. Bukan senang-senang. Kuburnya berdekatan dengan kubur sepupu Nabi Abdullah Ibnu Abbas, yang Nabi pernah doa pada dia. Tuan-tuan belajar kitab tafsir hari ni. Kitab tafsir kan banyak kat dunia ni. Tafsir nombor 1 apa dia tuan-tuan? Level nombor 1 tafsir dalam dunia. Banyak kan tafsir. Tafsir Al-Azhar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sabuni, tafsir Al-Muni, tafsir Ar-Rahman. Macam-macam kitab tafsir. Tetapi level nombor 1 namanya tafsir Ibnu Abbas. Sebab Nabi pernah doakan Ibnu Abbas waktu kecil kan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Waktu Ibnu Abbas ada ayat-ayat Quran orang lain tak boleh tafsir, tapi dia boleh tafsir. Sebab Allah bagi anugerah ilmu, barakah doa direct Nabi kepadanya waktu dia kecil. Jadi tuan-tuan, begitu orang alim lama tempoh pengajiannya. Dia pergi Jordan 6 tahun. Terbang pula ke Mesir 5 tahun. Singgah di Yaman 4 tahun. Balik-balik ke tanah air jadi alim ulama. Jadi panduan masyarakat. Begitu contoh orang alim lamanya tempoh pengajiannya tuan-tuan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni kita tahu hebat kan? Ada kawan Imam Syafi'i, kehebatan kawan dia ni mirip Imam Syafi'i. Sampai kan orang panggil kat kawan dia ni second Syafi'i, Imam Syafi'i kedua. Namanya siapa dia tuan-tuan? Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Muzani ni orang panggil photostat, fotokopi Imam Syafi'i. Sebab kehebatan dia, kealiman dia. Imam Syafi'i kita tahu 7 tahun 30 juzuk Al-Quran dalam dada hafal.
10 tahun kitab Muwatta' Imam Malik, beribu hadis kitab Muwatta' dia ingat dalam kepala dia Imam Syafi'i. Umur 15 tahun Imam Syafi'i naik jadi mufti, umur 15 tahun, tingkatan 3. Budak-budak sekarang tingkatan 3 duk main latu-latu kat pasar malam. Kan? Allah jauh beza kan. Nak cerita tu hebat Imam Syafi'i, tapi kawan dia tu mirip kehebatan dia. Sampaikan anak murid dia kata apa? Imam Al-Muzani ni dia baca kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia tulis kitab usul fiqh yang pertama, tuan-tuan. Tak ada ulama buat. Imam Syafi'i buat dulu nombor 1. Kitab apa namanya, tuan-tuan? Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah, kitab usul fiqh. Imam Al-Muzani khatam 500 kali khatam kitab Imam Syafi'i. 500 kali khatam, hadam lumat. Tak pelik orang gelar dia Syafi'i kedua, sebab kealimannya sebegitu. Imam Al-Muzani meninggal umur 89 tahun, panjang umurnya, diabdikan diri untuk belajar agama Allah Ta'ala. Nak ceritanya apa? Nak jadi alim lama tempoh pengajian. Imam Syekh Ismail bin Umar Al-Buhairi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama hadis, tuan-tuan. Dia ni, tuan-tuan, sebelum dia mengajar kitab Sahih Muslim, dia khatam 20 kali khatam Sahih Muslim. Sahih Muslim tu 20 kali khatam, yang hebatnya dengan 20 orang guru-guru yang berbeza. Dia habis khatam tu, lepas tu baru dia mengajar. Nak ceritanya begitu alim lama tempoh pengajian. 20 kali khatam, tuan-tuan. Kita ni kalau mengaji kitab sekali khatam pun dah bangga dah kita. Kan? Woi, habis sekali khatam, esok puluk kuning, lem sheng, segala jenis kita jamu kan. Orang kata kesyukuran tu baru sekali khatam. Itu pun 4-5 tahun juga nak habis tu. Dia ni 20 kali khatam Sahih Muslim, lepas tu baru dia mengajar. Nak ceritanya alim lama tempoh pengajian. Beza dengan orang sekarang, sebulan belajar dekat TikTok, sebulan dia belajar dekat YouTube. Oh, lepas bulan tu pandai dah bagi fatwa itu, fatwa ini, kan, jawab soalan agama secara live. Saya kan influencer, saya kan pempengaruh, saya kan ramai follower, apa salahnya saya jawab buat macam tak ada apa-apa. Dah lah mengaji sebulan, tak mengadap pun, tak talaki pun, tak pergi pondok pun, duk mengaji kat YouTube, dekat TikTok. Oh, dah pandai dah, berani dah jawab-jawab soalan haid, jawab soalan nifah. Bila salah tu kan malu muka, kan? Nak ceritanya kenapa gelojoh nak jadi alim? Kenapa di tempat nak naik jadi orang yang dipandang tinggi dengan kealiman? Tak payah. Kerana orang sebegitu dia melanggar garis tengah yang Imam Syafi'i kata tadi, tuluz zaman. Imam Syafi'i sebut biar lama tempoh pengajian supaya kamu menyelam sebenar-benar dalam lautan ilmu. Jadi nak ceritanya, tuan-tuan, begitu orang alim menjaga kealimannya. Jadi subhanallah, kalau kita rasa tak mampu, tuan-tuan, tak apa. Kan Nabi sebut 5 tadi. Tak mampu jadi alim, kita jadilah orang yang kedua. Siapa dia, tuan-tuan? Orang kedua, au muta'alliman, kata Nabi. Tak mampu jadi orang alim, jadilah orang muta'allim, orang yang mengaji dengan orang alim tadi. Jadi saya yakin, tuan-tuan, kalau kuliah subuh pun boleh datang ramai-ramai macam ni, kuliah maghrib apatah lagi, kan? Jadi kita ni sekurang-kurangnya pangkat nombor 2 ni kita dapat sekurang-kurangnya. Kita ni orang-orang muta'alliman. Walaupun bukan di pondok-pondok, walaupun bukan di pesantren, walaupun bukan di pusat tahfiz, mahat tahfiz, tetapi surau An-Nur ini
menjadi tempat muta'alliman kita. Allahu Akbar. Sepanjang hayat kita tuan-tuan, kita belajar ilmu Allah. Kita syukur pada Allah dapat mengaji. Jangan sampai Allah tarik nikmat. Sama ada nikmat kesihatan ataupun nikmat nyawa, ataupun kita tengok saudara mara kita di Palestin, Allah tarik nikmat, hilang tempat pengajian bagi mereka tuan-tuan. Sedih kita minggu lepas, Menteri Pendidikan Palestin Gaza, kan, bila Menteri Gaza bagi tahu sistem muta'alliman dah tamat dah, sebab semua anak-anak murid telah syahid, terkorban. Allahu Akbar. Kalau ikut statistik semalam, 11,100 orang meninggal. 11,100 orang berkain kafan syahid. Itu yang berkain kafan. Yang jenazah yang duduk celah-celah bangunan, runtuhan-runtuhan tu tak terkira lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan kalau kita tengok berita 5 jam tadi, kan, hospital yang paling besar di Gaza, Hospital Ash-Shifa, habis kena bom, kan. Nak ceritanya keadaan, apa perasaan kita? Hilang nikmat muta'alliman itu bila Allah uji dengan sesuatu yang Masya Allah, kan, menyebabkan kita umat Islam, kita bantulah dengan apa yang kita mampu, dengan doa, dengan kunut nazilah, ataupun mampu boikot, kita boikotlah apa yang kita mampu. Tapi jangan sampai surau pun dia boikot. Ni surau masjid pun dia boikot, tak pergi juga, kan. Allahu Akbar. Bukan setakat kedai makan yang boikot saja tak pergi, dengan surau-surau pun dia boikot. Ni tak cerdik punya orang, kan. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, begitu keadaannya. Macam mana kita umat Islam tak sedih? Statistik dikeluarkan oleh Shihab Center minggu lepas. Bom yang dijatuhkan di Gaza lebih daripada 10,200 biji bom dah dijatuhkan. Dan kekuatan bom itu 2 kali ganda lebih kuat daripada bom atom Hiroshima dan Nagasaki lagi. Kan, boleh bayang keadaan umat Islam kita di sana. Kalau tak terlintas apa-apa perasaan, orang Kelantan kata kerah pedas sungguh. Kalau tak rasa apa-apa lagi, tak rasa sedih, tak rasa lagi kezaliman mereka, jenis tak tahu nak cakap apa lah, kan. Jadi kita sebagai umat Islam, kita sedar keadaan itu menyebabkan Masya Allah, Subhanallah, kita ini syukur pada Allah. Negeri Selangor kita ini negeri yang paling imarah majlis ilmu muta'alliman. Tuan-tuan, kenapa Zionis nak sangat Al-Aqsa tu? Kenapa dia nak sangat Al-Aqsa? Kerana Al-Aqsa itu kita tahu dulunya Al-Aqsa kota muta'alliman. Bukan orang biasa-biasa. Tempat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul duk mengajar, duk mengaji kat situ. Al-Aqsa tu, Nabi kan ramai tuan-tuan. Imam Ibn Katsir sebut Nabi ni ada 124,000 orang Nabi. Daripada 124,000, berapa yang duduk dekat Al-Aqsa? Beratus, beribu, duk mengaji, duk mengajar. Cuma Nabi-Nabi ini ada yang diberikan suhuf, lembaran-lembaran. Yang diberikan kitab tak ramailah, 4 orang Nabi dan Rasul. Tapi suhuf-suhuf tu ramai, banyak yang diberikan. Sebab itulah tuan-tuan, Zionis nak sangat Al-Aqsa ni. Sebab Al-Aqsa ni dia 4 segi tu tuan-tuan, kan. Al-Aqsa, dalam Al-Aqsa tu dia ada 5 buah masjid. 2 masjid atas tanah yang kita nampak hari ni. Yang kita tak nampak 3 lagi yang duduk bawah tu, underground. Yang tu yang Zionis nak sangat tu. Yang kita nampak hari ni Masjid Kubah warna emas, Dome of Rock, ataupun dipanggil Masjid As-Sakhrah, yang ada batu tergantung kat tu. Dan yang kita nampak hari ni tepi dia sikit Masjid Al-Qibli yang kubah hitam tu. Yang kita tak nampak yang Yahudi nak tu, yang bawah tanah, namanya Masjid Al-Marwani, Mihrab Masjid Siti Maryam namanya. Yang kedua Masjid Ar-Rahmah. Dan yang ketiga yang paling Yahudi nak, namanya Masjid Maktabah Hittiniyah.
Dalam masjid tu berpuluh-puluh ribu kitab-kitab daripada zaman Nabi Sulaiman lagi. Dikumpulkan seolah-olah macam perpustakaan kat bawah dalam masjid Hittiniyah itu. Kitab-kitab Nabi Sulaiman jangan main tuan-tuan. Ilmu-ilmu yang alam ghaib. Nabi Sulaiman boleh memerintahkan jin, boleh arahkan jin, boleh arahkan haiwan. Jadi Yahudi nak perapuh benda-benda yang macam tu. Sebelum Big Boss Dajjal dia keluar nanti. Dajjal keluar diiringi oleh berpuluh ribu orang Yahudi. Lalu sebelum Big Boss dia keluar, Yahudi nak hapuskan dulu benda-benda ilmu-ilmu sebegitu milik orang Islam. Berpuluh ribu ada dekat bawah tu. Lalu dia nak binalah yang kita tahu Haikal Sulaiman dan sebagainya. Jadi Masya Allah, maknanya tuan-tuan, Al-Aqsa tempat kota muta'alliman, tempat mengaji, tempat ibadat, kiblat umat Islam. Tapi hari ini kerana peperangan dan sebagainya, maka hilang tempat itu. Sekadar pergi jenguk ziarah je lah, kan? Yang mampu pergi semayang sekarang tak boleh masuk dah lah dalam keadaan genting sekarang. Nak ceritanya, Masya Allah, Subhanallah, kita syukur pada Allah menjadikan negeri kita, tempat kita muta'alliman, kita belajar sepanjang hayat. Tak mampu jadi yang kedua tuan-tuan, tak apa, kita jadi orang ketiga. Nabi sebut yang ketiga siapa? Au mustami'an, yakni jadilah orang yang mendengar ilmu disampaikan. Dia nak jadi alim, dia tak mampu. Dia nak datang surau, nak dengar kuliah tazkirah, dia tak sempat. Sekurang-kurangnya masuk kereta, pergi kerja, balik kerja, dia dengar tazkirah dekat radio ke, dekat CD ke. Duduk kat rumah saja-saja, buka rancangan-rancangan agama, dengar perkongsian-perkongsian agama, kalimah-kalimah Allah diajarkan. Itu pun dah jadi orang baik dah. Sebab itulah tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah sebut, akulah Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Lalu Allah sebut tiga tuan-tuan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kenapa Allah sebut pendengaran dulu tuan-tuan? Ni ulama tafsir bincang ni. Kemudian aku ciptakan kamu pendengaran, penglihatan, hati. Kenapa Allah sebut mula-mula pendengaran dulu? Sebab mula-mula kita lahir tuan-tuan, mata kita nampak ke? Tubik-tubik dalam perut mak tu. 9 bulan duduk bergelak dalam perut mak. Tiba-tiba lahir, Allah, kelabu mata, tak nampak apa tuan-tuan. Kan? Sama-sama nampak cahaya. Apatah lagi dengan hati kita. Tapi waktu tu yang berfungsi telinga. Sebab tu ayah azan kat telinga anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan telinga ni turun ke hati, anak tu mengenal Allah daripada awal kelahirannya. Sebab tu pendengaran ni Allah sebut di awal, wa ja'ala lakumus sam'a. Kamu keluar daripada perut ibu kamu tadi dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa, lalu aku ciptakan pendengaran supaya dengan pendengaran itu kamu mengenal aku, mengenal Allah. Jadi nak relatekan dengan hadis Nabi tadi, Nabi sebut mustami'an, sekurang-kurangnya guna telinga dengar, belajar agama. Tak mampu juga nak jadi orang nombor 3, tak apa tuan-tuan, Nabi bagi lagi nombor 4. Oh, sayangnya Nabi bagi pada kita, kan? Jadi nombor 4 apa dia kata Nabi? Au muhibban. Jadilah orang yang respect pada ilmu, hormat pada ilmu. Dia nak jadi alim, dia tak mampu. Nak pergi mengaji, tak dan. Nak mendengar, telinga selalu tak korek, banyak tahi telinga. Maka sekurang-kurangnya jadilah orang yang keempat. Apa dia tuan-tuan? Orang nombor 4, dia hormat pada ilmu. Dia tahu dia jahil, tapi dengan alim ulama dia tak caci maki.
Walaupun kadang-kadang dia ada tak sependapat, tapi sekurang-kurangnya hormat, tetap hormat. Dia tak caci maki alim ulama. Walaupun dia tak dam pergi mengaji, tapi anak-anak dia hantar mengaji Quran, kelas Quran. Akademik bola sepak dia hantar anak dia. Kelas nyanyian, kelas renang, kelas taekwondo, kelas silat, dia sanggup bayar. Quran, dia wajibkan anak dia reti Quran. Dia cari ustaz-ustaz, dia sanggup keluar belanja berapa pun. Hak penting anak aku biar reti Quran. Tu contoh orang yang keempat. Walaupun dia sendiri tak dang nak mengaji, tapi dengan agama dia hormat, dia respect. Begitu orang nombor 4, tuan-tuan. Muhibban, orang yang hormat, cinta pada agama. Dan akhirnya, tuan-tuan, Nabi sebut wala takun khamisan, jangan sampai kamu jadi orang yang kelima. Sebab orang kelima ni Nabi sebut fatah liku, celaka, binasalah orang kelima. Siapa dia orang kelima, tuan-tuan? Orang-orang yang tak ada 4 ciri tadi dalam diri dia. Dah lah tak jadi orang alim, dah lah malas pergi mengaji, dah lah tak mendengar, sombong pula dengan alim ulama, duk hina pula orang yang duk mengajar. Sebab itulah Imam Al-Ghazali sebut pada kita, wal mutakabbir huwallazi in wu'iza anifa aw wa'aza anafa. Siapakah dia orang sombong, kata Imam Ghazali. Selama ni kalau sebut sombong, kita terbayang siapa, tuan-tuan? Kita terbayang orang yang belagak, cakap besar, orang yang rasa diri dia hebat, lebih itu, lebih ni. Tu dalam pemikiran kita. Tapi Imam Ghazali ubah sikit sudut pandang kita. Kata Imam Ghazali, orang yang sombong, orang yang keras hatinya, tak nak belajar agama. Dan bila diajarkan agama kepadanya, dia marah, dia benci pula pada orang yang mengajarkan agama tersebut. Allahu Akbar. Jadi orang beginilah, tuan-tuan, yang Nabi sebut orang kelima. Celaka dan binasalah sebab dia sombong nak belajar agama Allah, sengaja menjahilkan dirinya sendiri. Sedangkan Allah bagi segala macam nikmat kepadanya. Kita dengar tadi tuan imam kita baca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa Allah sebut 31 kali perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surah Ar-Rahman? Seolah-olah ada benda lah Allah nak bagi tahu. Nikmat aku mana lagi yang kamu nak dustakan? Itu terjemahan yang lembut. Kalau terjemahan kasar sikit apa dia? Manusia, tak cukup apa lagi? Apa benda lagi yang kau tak cukup? Macam-macam dah aku bagi dah. Tu kalau terjemahan kasar sikit. Allah tanya kita, nikmat aku mana lagi yang kamu tak cukup? Aku dah bagi belaka dah. Semua benda dah aku bagi. Tapi tak nak mengaji lagi. Tak nak lagi belajar agama. Maka di situlah timbul kemurkaan Allah bagi orang-orang yang darjat yang kelima tadi Nabi sebut. Jadi wala'iyatu billahi min dhalik. Jadi tuan-tuan sidang jemaah, saya yakin daripada 5 golongan itu, sekurang-kurangnya kita nombor 2 kita mendapatkannya bila kita suka datang kuliah-kuliah, suka join pengajian-pengajian, daurah-daurah ilmu, insya-Allah tuan-tuan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Pasti Allah mengangkat darjat kita orang menuntut ilmu dengan darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah tuan-tuan para jamaah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi pedoman, menjadi motivasi untuk saya dan tuan-tuan. Kita sama-sama belajar dan belajar agama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah kita daripada buayan sampai ke liang lahat. Itu kata-kata para alim ulama yang mengajarkan agama pada kita. Jadi sekian daripada saya, Ustaz Farhan.
Kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara, saya mohon ampun, mohon maaf. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa di lain pertemuan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma akhir hayatana bil kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Masjidil Aqsa wa fi kulli makan wa zaman wa fi kulli ardil Islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahu alam. Terima kasih semua para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.